semalam, tugasan semalam. Ya. Aduh, hai. Sabar ah. Mati lagi dah. Inilah tugasan semalam. Ini saja yang saya mau. Macam mana proses dia. Aduh. Oh, Jurina. Oke, saya inilah. Ini adalah yang di paru-paru. Nanti saya dah lukis juga, tapi saya tidak explain. Mestilah kena explain. Nanti buat balik untuk diri kau. Oke. Alright. Okay, carry on. Oke. Hari ini kita cakap pasal proses pertukaran gas respirasi di paru-paru dan tisu. Oke, ini dekat dalam paru-paru. Kalau udara masuk, macam mana tuh? Kalau udara disedut dalam alveolus, dia punya kepekatan oksigen tinggi daripada kepekatan oksigen dalam darah. Pahamkah? Lepas tu oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus, melalui ke dinding kapilari darah dalam darah. Paham ke tu? Maksudnya di sinilah tu kan. Kamu tengok udara masuk. Lepas tu dia masuk di sini kapilari darah. Lepas tu ini sel darah kan. Jadi dia dua-dua dia masuk. Oksigen tu masuk ke alveolus sama kapilari darah. Gitu lah. Ada soalan. Ini bagus juga nih pasal ini adalah proses pertukaran gas ini. Kalau ikut sejarah, dia sangat suka disoal oleh penggubal soalan. Proses pertukaran ini, macam mana proses dia? Macam mana daripada A sampai Z? Okey, macam sekarang, udara disedut. Udara akan melalui apa? Okey, dia akan melalui hidung. Lepas tu salur pernafasan, masuk ke paru-paru kiri dan kanan. Okey, daripada paru-paru itu akan pergi kepada bronkus, bronkiol dan alveolus. Babola ini yang macam buah anggur ini adalah alveolus. Alveolus itu ada kapilari darah. Dalam kapilari darah, of course lah ada darah. Takkan ada imago pula kan? Jadi macam mana pula oksigen itu boleh masuk dalam darah? Sebab di alveolus itu dia attach dengan tu yang macam anggur warna purple tu. Dia attach dengan permukaan yang anggur ini. Daripada situ, macam mana dia masuk ke dalam darah, dia akan diikat dengan hemoglobin. Di situlah oksigen akan terikat. Itu yang kita panggil sebagai oksihemoglobin. Pandai Dayang. Okey, nanti Dayang saya pula yang membentang. Okey, carry on Dayang. Itulah yang kedua dia. Aduh, sabar. Lepas tu darah yang jadi oksihemoglobin tu dia diangkut dari paru pergi ke jantung. Lepas tu dipamlah ke bahagian lain. Lepas tu dipam ke tisu. Macam tu cikgu cakap. Tisu. Ke tisu. Sel badan lah tu kan? Yes. Di sel-sel darah itu nanti oksigen itu akan diserap pula oleh sel-sel tisu pada semua badan kita ni, di otot apa semua. Itulah proses, di situlah lagi berlakunya pertukaran gas di tisu. Benda itu sama. Benda itu sama, cuma lokasi yang berbeza. Satu adalah pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Itu. Alright. Jadi macam yang di dalam gambar raja ini khas untuk yang berlaku di paru-paru. Paru-paru. Okay. Alright. Okay, ada soalan yang untuk pertukaran gas di paru-paru. Udara masuk, bawa oksigen, pertukaran gas berlaku di alveolus. Oksigen diserap ke dalam darah, menyebabkan darah itu menjadi beroksigen yang dipanggil sebagai hemoglobin. Kemudian dalam darah itu juga ada karbon dioksida. Kemudian dibebaskan melalui alveolus juga, dibawa keluar
daripada badan dengan cara menarik menghembuskan nafas. Di situlah semasa semasa pertukaran gas, darah mengalir ke alveolus. Ini adalah berlaku berterusan. Dan ini semasa darah mengalir ke alveolus ini untuk tujuan mengambil oksigen. Kemudian semasa oksigen diambil, secara automatik karbon dioksida akan ditukarkan. Bertukar. Dan keluar daripada darah. Ini yang kita panggil sebagai Karbomino. Ada karbominohemoglobin. Oh ya, ada. Ada karbominohemoglobin yang mana itu adalah menunjukkan bahawa itu adalah darah yang banyak karbon dioksida. Oksihemoglobin adalah darah yang kaya dengan oksigen. Karbominohemoglobin adalah darah yang banyak karbon dioksida. Itu yang akan ditukarkan semasa pertukaran gas di paru-paru, di alveolus. Itu yang akan dibebaskan. Kemudian darah yang sudah dibebaskan, yang karbon dioksidanya itu dikeluarkan, itu yang akan menyerap pula darah beroksigen. Itu yang dipanggil sebagai oksihemoglobin. Kemudian secara automatik darah meninggalkan alveolus, tekanan separa O2 tinggi, maksud dia jadi diorang telerai lah tu kan. Telerai separa tinggi samalah. Jadi diorang jadi baliklah macam mana kan, diorang telerai jadi hemoglobin tu jadi hemoglobin sama oksigen lagi baliklah. Betul. Jadi di sinilah yang kita tengok oksigen itu tinggi, karbon dioksida itu rendah dan meninggalkan keluar daripada paru. Dalam keadaan udara itu dihembus keluar daripada paru-paru. Ini yang kita panggil sebagai yang hari itu tugasan yang lepas berlakunya proses inspirasi dan ekspirasi. Yes. Itu adalah secara ringkasnya. Jangan risau pasal benda ini dalam konteks saintifik. Kamu boleh ceritakan guna konteks kefahaman kamu sendiri. Kita tidak menjelaskan benda ini dalam konteks pelajar biologi ataupun pelajar asasi sains ataupun pelajar medical. Tidak. Kamu hanya menjelaskan benda ini dalam konteks kamu adalah pelajar sains sukan, yang mana kamu hanya perlu memahami dan menjelaskan benda ini mengikut konteks ini sahaja. Ini sahaja. So jangan kamu risau. Kamu tidak akan menjelaskan benda ini dalam konteks kamu sebagai pelajar medical, tidak. So apa yang ada di sini ini adalah ini kita panggil sebagai memadai. Cukup sudah untuk peringkat kamu. Alright? Boleh faham? Boleh. Alright, next. Sekarang kenapa tiada pertukaran gas di tisu? Ini kali. Bukan. Ini proses. Japa. Ya. Itulah waktu kali. Mana ini? Tisu. Mana alveolus itu yang di bawah, sistemik kapilari itu. Cuma nanti tu ni gambar yang di bawah tu, yang pertukaran gas di tisu tu. Cuma tidak ada yang penerangan dia saja. Okey. Pertukaran gas di tisu ini gantung. Masalahnya ialah tiada penerangan macam mana proses pertukaran gas di tisu itu berlaku. Ini kena carilah. Sementara itu carry on dulu yang lain. Saya cari maklumat tentang pertukaran gas di tisu itu. Kalau yang ini kan adalah bandingkan, tapi explanation Jaja yang tiada kan. Ya, pasal ini penting. Macam mana sel-sel itu pertukaran gas itu berlaku di tisu-tisu. Jadi kita kekurangan di sini sebab soalan boleh keluar dalam bentuk pertukaran gas di paru-paru dan soalan juga boleh keluar dalam konteks pertukaran gas di tisu. Okey, teruskan dulu. Kenapa? Oksigen
daripada paru-paru akan diangkut dalam kapilari darah. Kamu nampak kan yang warna biru sama warna merah nih, yang garis-garis nih. Ini kapilari darah diangkut sampai pergi tisu badan. Maksudnya tuh sel badan kita lah tuh. Oksigen akan digunakan dalam proses respirasi sel. Di sini ada dia glukosa apa nih? Glukosa tambah oksigen jadi tenaga, jadi tambah dengan karbon dioksida. Karbon dioksida akan diangkut keluar badan. Oke. Macam mana lagi tuh? It's okay. Teruskan dulu. Sabar aja. Ceko kejap. Teruskan saja. Kejap. Mana tuh? Lepas tu, kejap. Betul lah, itu jala kot. Itu jala cikgu kan? Okey, boleh, Bang. Itu jala. Sebab dia sikit je kalau yang di tisu dia orang bagi semalam yang dia di YouTube. Di Okay. YouTube. YouTube. Okey, it's okay. Okey, kejap Cikgu ambil alih sekejap boleh? Boleh. Okey Mana tu? Sambil kita okey. Okey, ini adalah dia punya proses actually. Okey. Seperti yang kamu nampak. Okey. Pertukaran gas bermula daripada paru-paru. Ingat pertukaran gas yang pertama bermula di paru-paru yang melibatkan di kawasan alveolus. Okey, udara masuk bawa oksigen. Okey. Di mana di kapilari darah ini ada kepekatan karbon dioksida tinggi yang mana itu kita panggil sebagai karbaminohemoglobin. Kemudian karbon dioksida CO2 ini meresap ke alveolus, kemudian oksigen pula bertukar meresap ke dalam sel darah merah. Okey, menyebabkan kepekatan di alveolus ini kepekatan oksigen ini adalah tinggi, kepekatan CO2 pula rendah. Okey. Jadi di sinilah yang berlakunya pertukaran gas di alveolus lah. Kemudian CO2 meresap di alveolus. Okey. Kemudian dibawa keluar daripada paru-paru. Kemudian yang darah beroksigen ini dipanggil sebagai oksihemoglobin akan dibawa ke jantung. Okey. Alright. Ini adalah dia punya proses sebatian Okey. Oksigen bergabung dengan hemoglobin. Okey. Oksihemoglobin. Ini maksudnya oksigen campur hemoglobin. Hemoglobin adalah unsur yang mengikat oksigen itu. Alright. Kemudian darah yang mengandungi oksihemoglobin diangkut daripada paru-paru ke jantung actually, bukan ke seluruh badan. Oh, jantung kah? Jantung dulu. Macam mana dia automatik pergi ke badan? Kalau bukan ke jantung. Okey. Mana boleh dia terus ke seluruh badan? Dia masuk dalam jantung dulu. Sabar. Kan? Okey. Macam ini pun pernyataan yang salah. Sorry, maaf. Minta maaf. Dapat. Okey. Mesti ingat bahawa darah kaya dengan pertama adalah darah kaya dengan karbon dioksida akan dihantar ke paru-paru, betul? Betul. Itu yang akan kaya dengan karbon dioksida itu yang kita panggil sebagai karbaminohemoglobin. Hemoglobin itu mengikat karbon dioksida, menjadikan dia dipanggil sebagai karbaminohemoglobin di mana bertukar dengan oksigen di paru-paru, di alveolus itu. Manakala oksigen itu pula hemoglobin pula akan mengikat oksigen itu menjadi oksihemoglobin, dibawa daripada paru-paru ke jantung. Okey, ke jantung sebelum disebarkan ke seluruh badan. Okey. Alright. Kemudian
Macam mana pula dia bertukar di tisu-tisu? Okey. Kemudian daripada jantung pula akan dibawa, dipam keluar darah yang beroksigen tinggi ini akan dipam keluar daripada jantung dan dihantar ke seluruh badan. Okey. Di sinilah yang berlakunya, okey. Di sinilah berlakunya pertukaran gas di tisu di sini. Ni. Alright. Okey. Okey, ini adalah di mana pertukaran tisu berlaku, pertukaran gas berlaku. Okey. Di mana di tisu-tisu ini akan berlakunya pertukaran gas. Sel-sel, okey. Sel-sel sel-sel badan ini akan membebaskan karbon dioksida. Okey. Sel-sel badan kita ni akan membebaskan, contoh sel otot kita ini akan membebaskan karbon dioksida dan kemudiannya akan menyerap oksigen yang dibawa oleh salur darah. Nah, ni di sini juga ada kapilari darah lah. Peranan kapilari darah lagi. Okey, peranan kapilari darah, maka yang oksigen ini akan dikeluarkan, diserap oleh sel-sel badan dan karbon dioksida daripada sel-sel badan itu akan dikeluarkan daripada sel badan masuk ke dalam sel darah balik dan dia akan dihantar balik ke jantung sebagai karbaminohemoglobin. Daripada situ akan dipam keluar daripada jantung pergi paru-paru. Begitulah seterusnya proses dia. Alright? Boleh faham? Okay? Jadi simple saja. Kamu tidak perlu menjelaskan benda ini dalam konteks budak medical ataupun budak sains. Kamu hanya perlu menjelaskan benda ini dalam konteks yang mudah sajalah. Okey, dalam konteks yang mudah. Di mana pertama, pertukaran gas itu berlaku di alveolus dan kedua, dia adalah berlaku di tisu-tisu badan. Alright? Okey, itu daripada saya. Okey, present balik. Dari